Hai, selamat datang ke Legacy.tv. Adakah Roh Kudus itu suatu tenaga ataupun force ataupun ianya suatu peribadi ataupun a person? Nah, apabila kita melihat di dalam Alkitab, kita mendapati bahawa Roh Kudus ialah bukan suatu tenaga. It is not a force, tetapi Roh Kudus ialah suatu peribadi. Kalau kita baca dalam Kejadian bab yang pertama, daripada ayat pertama hingga ayat yang kedua, saya bacakan melalui AVB, Alkitab versi Borneo. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi tidak berbentuk dan kosong. Kegelapan menyelubungi permukaan samudra dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, dalam bahasa Ibrani, ayat untuk roh itu ialah ruach. Dan ianya membawa maksud tiga maksud, tetapi depend dengan konteks apabila ianya digunakan. Yang pertama, ianya boleh membawa maksud kepada nafas ataupun breath. Ianya juga boleh membawa maksud kepada angin ataupun wind, ataupun ianya boleh membawa maksud kepada spirit ataupun roh. Dan apabila kita melihat dalam konteks petikan ini, kita akan mendapati bahawa ianya merujuk kepada roh, ruah, iaitu roh Allah. Dan persoalannya apabila kita membaca dalam petikan ini, adakah roh Allah ini suatu tenaga ataupun suatu peribadi? Nah, apabila kita melihat clue dalam petikan ini saja, kita mendapati bahawa roh Allah ini memang sudah ada ketika Allah telah mencipta langit dan bumi. Ternyata roh Allah ini tidak diciptakan, malah dia ada apabila Allah menciptakan segalanya. Begitu juga kita melihat dikatakan di sini roh Allah melayang-layang, ataupun dalam bahasa Inggeris dikatakan begini, saya tulis di sini, dikatakan hovering. Now, hovering itu merujuk kepada ada sesuatu intelligent, ada sesuatu tujuan. Ianya bukan secara rawa ataupun random, tetapi hovering with a purpose. Dan itu juga sudah memberikan clue kepada kita bahawa Roh Kudus ialah suatu peribadi. Tetapi kalau kita lihat dalam keseluruhan Alkitab, saya mendapati ada 3 perkara yang kita boleh lihat di sini. Saya senaraikan di sini, dan kalau kamu berminat, saya akan kongsikan nota ini kepada di dalam link yang ada di bawah ini. Yang pertama, kita melihat bahawa Roh Kudus menunjukkan bahawa dia peribadi. Ada 3 perkara. Yang pertama, kita melihat Roh Kudus ada fikiran. Dalam Roma bab yang ke-8 ayat ke-27 berkata begini, dia yang menyoroti hati kita tahu akan fikiran roh, kerana roh berdoa syafaat bagi pihak orang yang saleh menurut kehendak Allah. Jadi Roh Kudus ada fikirannya. Yang kedua, kita melihat Roh Kudus ada emosi. Kalau kita lihat dalam Efesus bab yang ke-4 ayat ke-30, janganlah kamu menyedihkan Roh Kudus Allah yang telah mematerai kamu bagi hari penebusan. Jadi Roh Kudus boleh disedihkan. Jadi dalam ini membuktikan bahawa Roh Kudus ada emosi. Dan begitu juga Roh Kudus ada kehendak. Dalam 1 Korintius bab yang ke-12 ayat yang ke-11 berkata begini, namun roh yang satu dan sama mengerjakan semua ini, Roh Kuduslah yang mengagih-ngagihkan kurnia yang berlainan menurut kehendaknya. Jadi di sini kita melihat Roh Kudus ada fikiran, ada emosi, dan juga ada kehendak. Dan kita tahu bahawa tenaga tidak ada emosi, tidak ada fikiran, tidak ada kehendak. Jadi pertama, kita melihat bahawa Roh Kudus menunjukkan bahawa dia ialah pribadi. Yang kedua, kita melihat Roh Kudus melakukan hal seorang pribadi. Kita melihat yang pertama, dia mengajar. Dalam Yohanes bab yang ke-14 ayat ke-26. Namun demikian penolong, iaitu Roh Kudus yang diutus Allah dalam namaku, akan mengajarmu dan mengajarmu segala-galanya dan mengingatkanmu tentang apa yang telah ku katakan kepadamu. Pertama, Roh Kudus mengajar. Kedua, kita juga melihat bahawa Roh Kudus memimpin. Dalam Roma bab yang ke-8 ayat yang ke-14, kerana orang yang dipimpin oleh Roh Allah ialah anak-anak Allah. Dan yang ketiga, kita melihat bahawa Roh Kudus berbicara. Dalam Roma bab yang ke-8 ayat yang Kisah Para Rasul bab yang ke-8 ayat ke-29, Roh Kudus berkata kepada Filipus, pergi dekati rata itu. Roh Kudus boleh berbicara. Dan yang keempat, kita melihat bahawa Roh Kudus bersaksi. Dalam Yohanes bab yang ke-15 ayat ke-26 dikatakan begini, apabila penolong Roh kebenaran daripada Bapa yang kuutus kepadamu datang, dia akan bersaksi tentangku, kata Yesus. Jadi Roh Kudus kita melihat dia mengajar, dia memimpin, dia berbicara, dan dia bersaksi. Dan kita tahu bahawa tenaga ataupun force tidak boleh mengajar, tidak boleh memimpin, ataupun berbicara, ataupun bersaksi. Dari sini kita melihat Roh Kudus melakukan hal seorang pribadi. Dan yang ketiga, kita perhatikan bahawa Roh Kudus dilayani seperti seorang pribadi. Dan itu kita lihat dalam Kisah Para Rasul bab yang ke-5 ayat yang ke-3. Petrus berkata, Ananias
Ananias, mengapakah iblis memenuhi hatimu sehingga kau berdusta kepada Roh Kudus dengan menyimpan sebahagian wang jualan tanah itu untuk dirimu? Dan Petrus berkata, kau berdusta kepada Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus itu tenaga kita tidak boleh dusta ataupun kita tidak boleh berdusta dengan force. Tetapi Roh Kudus ialah pribadi. Oleh itu Ananias dikatakan berdusta kepada Roh Kudus. Jadi 3 kenyataan ini malah dalam Kejadian bab yang pertama ayat 1 hingga ayat kedua itu saja sudah ada clue bahawa Roh Kudus itu pribadi. Tapi kita juga melihat dalam keseluruhan Alkitab bahawa Roh Kudus menunjukkan dia ialah pribadi, Roh Kudus melakukan hal seorang pribadi, dan Roh Kudus dilayani seperti seorang pribadi. Malah kalau kamu lihat Alkitab secara menyeluruh, kita akan mendapati dalam penciptaan itu saja kita melihat bahawa Allah Bapa menciptakannya, kita juga melihat Roh Kudus juga menciptakannya ataupun ada ketika Allah menciptakannya, dan juga kita melihat anak Allah dalam Yohanes bab yang pertama, dalam Kolose bab yang pertama, dan juga Ibrani bab yang pertama. Roh Kudus ada, Bapa ada, Anak ada dalam penciptaan itu. Jadi secara conclusion, kita menjelaskan bahawa dalam Alkitab terang-terang menyatakan bahawa Roh Kudus ialah bukan suatu tenaga, tapi Roh Kudus ialah suatu pribadi. Dengan itu, kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Shalom.